Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zubni dalam Dunia 11 Pagi. Thailand pergiat kempen mengurangkan penggunaan dan pembelian barangan kemas serta aksesori berasaskan gading gajah. Pakar pembangunan program misi pembangunan serantai USAID untuk Asia, Dr. Supasuk Pradusuk berkata, kempen Beautiful Without Ivory berjaya mengubah sikap kumpulan sasar dalam masa yang singkat. Jelas beliau, kempen terbaharu Only Elephant Wear Ivory Vest diharap dapat meneruskan trend kurungan tersebut. Menurut ujian USAID 2020, kempen Beautiful Without Ivory membantu mengurangkan permintaan pembeli sebanyak 50%. Taufan Namandul yang melanda Tokyo kini sedang melintasi bandar Fukuoka barat daya Jepun. Ia membawa hujan lebat dan angin kencang di sepanjang laluannya. Agensi Meteorologi Jepun menjangkakan hujan lebat akan melanda wilayah Tokai, sebuah kawasan perindustrian terkemuka. Dengan amaran penduduk setempat perlu sentiasa bersedia berdepan kemungkinan kejadian tanah runtuh, banjir dan limpahan air sungai. Taufan Namandul yang ke-14 musim ini dijangka melintasi pulau utama Jepun hingga awal esok. Di Mexico, gempa bumi berukuran 7.7 pada skala Richter mengorbankan seorang penduduk di Mexico City dan mencetuskan panik ratusan yang lain. Mangsa terkena serpihan yang jatuh ketika berada dalam sebuah pusat beli belah di Manzanillo, barat Colima. Agensi sismologi melaporkan gempa tersebut menggegarkan bangunan menyebabkan ramai yang bergegas keluar ke jalanan untuk menyelamatkan diri. Pusat gempa dikesan berhampiran pantai Pasifik pada kedalaman 15 km. Keadaan bertambah buruk susulan banyak bangunan yang masih belum dibaik pulih akibat gempa kuat pada 2017 sebelum ini. Kementerian Luar China menggesa Amerika Syarikat lebih berhati-hati mengeluarkan kenyataan mengenai krisis tanah besar itu dengan Taiwan. Penegasan itu dinyatakan jurucakap kementerian tersebut, Mao Ning. Jelas beliau, kenyataan Amerika yang mendakwa akan menyokong Taiwan sekiranya Beijing menyerang Taipei hanya akan memburukkan lagi keadaan. China menurut Mao akan bertindak balas dengan sebarang provokasi yang dilakukan Washington terhadap kedua-dua negara tersebut. Beliau turut menegaskan Amerika perlu sentiasa memelihara hubungannya dengan China. Presiden Joe Biden baru-baru ini berkata, Amerika akan mempertahankan Taiwan sekiranya berlaku pencerobohan dari China. Krisis Rusia-Ukraine, sekurang-kurangnya 3 bangunan di Bandar Kadivka, wilayah yang dikuasai pemisah, disokong Rusia musnah sama sekali apabila dibom tentera Ukraine, yang melibatkan sebuah sekolah, kompleks pejabat dan sebuah hospital veterina. Menurut pegawai tentera Republik Rakyat Lugansk, Kiev mengebom bandar tersebut menggunakan roket HIMARS. Serangan besar-besaran oleh Kiev baru-baru ini menyebabkan pertempuran kian menghampiri wilayah yang diiktiraf merdeka oleh Moskow tersebut. Seorang tokoh kanan Taliban, Bashir Noorzaid, dibebaskan selepas beberapa dekad ditahan oleh Amerika Syarikat. Bashir tiba di Afghanistan semalam selepas Kabul dan Washington setuju melaksanakan pertukaran banduan. Menyaksikan Taliban membebaskan jurutera Amerika, Mark Farage, sebagai pertukaran. Media tempatan melaporkan Bashir antara warga Afghanistan terakhir yang ditahan di kem tahanan Teluk Guantanamo. Kejayaan pertukaran itu dilihat dapat membuka laluan perdamaian antara kedua-dua negara. Sukan permotoran GT Australia, Tunku Parlimen Johor Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim kini berada di tempat ketiga dalam senarai kedudukan pemandu GT Australia dengan mengumpul 105 mata setelah mempamerkan prestasi baik dalam pusingan ketiga cabaran dunia GT Australia di Lita Sundown, Melbourne. Kenyataan Royal Press Office memaklumkan Tunku Abdul Rahman bersama rakan sepasukan Shane Van Gisborne berjaya menduduki tempat ketiga walaupun terpaksa memandu dalam cuaca hujan. Pusingan seterusnya bagi musim 2022 akan berlangsung di Lita The Band Motorsport Park, South Australia dari 14 hingga 16 Oktober ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.